Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Kali ini kita semua berada dalam kelas pengajian bersama Cikgu Zarina, dan pada hari ini kita akan mengulang kaji um, tajuk alih bentuk komunikasi untuk semester 2. Okey, jika dalam video yang lepas Cikgu dah kongsikan bagaimana cara untuk membina graf bar komponen. Okey, so kali ini kita nak tengok pula graf apa. Jom kita teruskan kelas kita. Okey, so tajuk hari ini ialah alih bentuk komunikasi. Jadi hari ini cikgu nak tunjukkan macam mana bagaimana cara untuk membina graf garis compound. Graf garis compound yang macam dalam gambar rajah ni. Okey, so jom kita selesaikan soalan yang diberikan. Jadi cikgu gunakan soalan STPM tahun 2013, soalan nombor 6. Okey, tapi cikgu tak bincangkan soalannya sebab cikgu nak tunjukkan bagaimana cara untuk membina graf. Dalam video ni cikgu nak tunjukkan bagaimana cara untuk membina graf garis berpandukan kepada soalan dalam STPM tahun 2013. Okey, berpandukan kepada ini jadual hasil daripada soalan STPM tahun 2013, soalan nombor 6. Ini hasil pengiraan jadualnya lah. Okey. So nanti kita akan rujuk daripada jadual ni untuk bina graf tu. So jom kita bina soalan sama-sama. Bina graf sama-sama. Okey, graf hari ni kita nak buat ialah graf compound. Graf garis compound. Okey, ini gambar rajahnya. Okey, so langkah pertama untuk membina graf, pastikan dah ada jadual lah. Kalau tak ada jadual, graf tak boleh dibina. Okey, jadi dalam jadual tu nanti pastinya dah pun ada tajuk. Okey, dah ada tahun. Dah ada kumpulan yang kita kategorikan. Okey, dan dah ada item dekat untuk kita cari nilainya. Okey, dan juga dah ada sumber dalam jadual. Okey, ini semua data yang perlu ada. Kita sebut sebagai data lah. Tajuk. Dalam jadual mesti ada tajuk, mesti ada sumber dan mesti ada data. Okey, dah ada semua, dah lengkap, barulah boleh kita bina graf. Kalau jadual tak lengkap, graf tidak boleh dibina. Alright. Okey, jadi macam mana nak cari data tu nanti cikgu akan buat dalam video yang lain. So untuk kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana cara untuk bina graf garis compound. Okey, jadi ini ialah, cikgu besarkan sikit. Ini ialah rupa ataupun ini ialah kedudukan. Kedudukan paksi X, paksi Y, label, tajuk, sumber, petunjuk, semuanya dekat atas kertas graf kita. Sepatutnya nanti bila pelajar bina graf, kedudukan maklumat yang ada dekat dalam kertas graf pelajar tu seperti yang cikgu tunjukkan ni. Barulah kita nampak kedudukannya sangat rapi. Rapi tu maksudnya berada kat tempat yang sepatutnya dia ada dan memenuhi ruang kertas graf kita tu. Okey? Sebab kalau tidak dirancang, bina graf dengan tidak dirancang di atas kertas graf, nanti graf kita tu mungkin akan jadi terlalu besar, terlalu kecil, ataupun tak muat nak tulis petunjuk atau sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak rancang. Main garis saja paksi Y, paksi X-nya. Okey, nanti kedudukan label dekat label paksi Y dekat atas tu pun nanti tak ada ruang nak tulis. Sebab apa? Sebab kita tak rancang. Jadi kita sepatutnya bila dah belajar, jadi kita tahulah nak buat apa dulu. Jadi sekarang ni cikgu nasihatkan kepada pelajar, setiap kali nak bina graf, siapkan dulu kertas graf itu dengan perkara-perkara yang dah sedia ada dekat dalam jadual kita ni. Apa dia yang dah sedia ada tu? Tajuk, tempohnya, sumbernya, label paksi Y-nya,
Okey, tahun, semua tu kita ambil petunjuk semua, semua data yang dalam tu dah ada, kita pindahkan terus ke dalam kertas graf kita. Okey, dengan kedudukan seperti yang cikgu cadangkan ini. Okey, jadi bagaimana cara kita nak pindahkan maklumat daripada dalam jadual ke dalam kertas graf? Okey, mula-mula kita tengok tajuk. Nak ambil kat mana tajuk? Tajuk kita ambil dari tajuk lah. Tajuk dalam jadual kita tu kita ambil dan terus pindahkan. Salin sahaja dan pindahkan terus kat dalam kertas graf. Okey, ingat kedudukan tajuk ialah 10 kotak pertama dari atas ataupun 2 cm dari atas. Ni 2 cm sama dengan 10 kotak kecil. KK kotak kecil. Okey. Kemudian kita labelkan pula paksi Y. Paksi Y tu label dia 1 cm seterusnya. Ataupun kita ambil 5 kotak kecil. 1 cm sama dengan 5 kotak kecil. Seterusnya selepas selepas ruangan tajuk kat atas. Okey, ingat yang itu dulu kita sediakan ruang. Okey, kemudian nanti kita nak buat apa pula? Ambil unit. Unit jangan lupa. Label paksi Y, kalau dah ada label paksi Y, mesti ada unit. Dia mesti berpasangan. Dah ada label paksi Y, mesti ada unit dia. Kalau ada label, unit tak ada, nanti hilang markah. Markah jadi berkurangan. Rugilah. So, ingatlah. Kalau ada label paksi Y, mestilah ada unit. Kalau tak ada, mesti something wrong. Maksudnya pelajar terlupa nak ambil dari dalam soalan. Okey, seterusnya kita nak ambil apa? Tahun. Tahun, kita dah dalam jadual kita dah ada tahun kan? Ambil, ada berapa tempoh dia? 1, 2, 3, 4, 5. So, ambil kita pindahkan ke dalam paksi X kita. Tahun, kedudukannya mesti dekat paksi X. Tak boleh letak dekat paksi Y. Okey, kemudian sumber. Sumber pun dah ada siap-siap dah daripada dalam soalan. Just salin, pindahkan daripada soalan tu terus masuk ke dalam kertas graf. Kedudukannya di sebelah bawah sekali kanan, sebelah bawah kanan. Bawah sekali kanan. Okey? Biasanya dia akan berada macam ni lah. Macam mana nak tentukan bawah sekali kanan tu? Dekat dalam ruangan tu. Separuh kertas graf di sebelah kanan. Kedudukan kertas graf tu. Okey, kedudukan sumber di atas kertas graf. Okey, lagi petunjuk. Item-item untuk petunjuk kita ambil daripada ruangan petunjuk kat sini. Ambil setiap satu tu. Jadual tu dah, maklumat tu dah lengkap. Tinggal pindahkan dia. Tolonglah jangan malas. Tolonglah jangan terus nak bina graf. Tolonglah pindahkan dulu data daripada jadual. Label-label daripada jadual tu masukkan dulu kat dalam kertas graf. Okey. Seterusnya apa? Tahun. Okey, kalau pelajar tengok kat sini, kenapa tahun 2005 Cikgu Zalina tu ada dekat sebelah kosong? Adalah sebabnya. Okey. Alright. Jadi bila kita dah pindahkan semua data tu, label-label tu daripada jadual kita dah pindahkan masuk ke dalam kertas graf, barulah kita boleh nak bina graf kita. Okey, sebab kalau kita tak pindahkan, kita terus bina sahaja, nanti data kita mungkin akan kurang. Ataupun mungkin pelajar bila dah terus bina graf sahaja, dia buat paksi X, paksi Y, lepas tu terus dia bina graf. Nanti berkemungkinan besar dah bina graf, nanti ada label-label yang lain yang dia terlupa nak masukkan kat dalam kertas graf tu. Sebab dia dah seronok mewarna. Mewarna dekat graf dia. Nanti ditakuti pelajar akan terlupa nak labelkan bahagian-bahagian tertentu ataupun tak sempat. Okey, jadi sebab tu, semua ruangan ni, semua item yang dekat sini dah ada dah dekat dalam jadual. Tinggal salin dia. Jadi tak susah kan? Kalau cikgu suka gunakan, dah ada ni, buat dululah cepat, tak payah fikir kan? Lepas tu barulah kita fikirkan macam mana nak cari skala paksi Y, macam mana kita nak plot, macam mana kita nak lukiskan graf kita, macam tu. Cikgu suka macam tu. Jadi
Cikgu nasihatkan pelajar pun buat macam tu juga. Sebab kita yang dah ada tu kita buat siap-siap. Tak payah fikir. Okey. So sekarang bersihkan dulu. Okey. So sekarang langkah seterusnya bila kita dah labelkan semua bahagian dekat atas kertas graf, tinggal kita nak plotkan data. Okey, ada yang kurang lagi gini dekat di sini dekat paksi X tu dah ada maklumat dah ada tahun dan kita dah tuliskan dah tahun dia. Just tadi cikgu nak jelaskan kenapa Cikgu Zalina letak tahun 2005 dekat sebelah kosong tu. Sebab graf garis kita boleh banner dia lekat dekat paksi Y. Tahun yang pertama tu kita boleh banner dia melekat dekat paksi Y macam ni. Macam tu. Okey, ataupun kalau tak nak boleh mulakan dekat sini pun boleh juga. Boleh buat macam tu. Ada dua pilihan lah. Jadi Cikgu Zalina nak buat dia melekat dekat paksi Y. So dalam contoh graf garis kali ni, Cikgu Zalina banner, cikgu ajar macam mana nak banner graf garis yang melekat dekat paksi Y. Okey? Okey. Jadi apa yang kita nak buat seterusnya ni? Cikgu nak tunjukkan cara untuk kita tentukan skala paksi Y. Okey, skala nampak dekat paksi Y tu cikgu belum tuliskan lagi nilai skalanya. Kalau tak ada skala kita tak boleh nak plot graf kita. Jadi cikgu nak tunjukkan, cikgu nak kongsikan dengan pelajar bagaimana cara untuk kita tentukan skala paksi Y kita. Okey, so cikgu gunakan kaedah 3B. Apa dia 3B tu? Nak bina skala paksi Y guna 3B. Apa dia 3B? Okey, B yang pertama besar. Apa dia besar? Kita cari angka yang paling besar dalam jadual. Okey, kita tengok apa dia angka paling besar dalam jadual. Nombor 158.3 yang paling besar dalam jadual ni. So, kita pun ambil nilai tu and then kita bahagi dengan 12. Kenapa bahagi 12? Sebab dekat paksi Y kita ni yang cikgu dah dekat paksi Y ni kalau kita tengok cikgu gariskan dia, cikgu ambil ruang dia 1 2 3 4 5 6. 6 kotak besar. Okey, ataupun 12 kotak kecil, 12 cm. Okey, kat sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 tu cikgu ambil dari mana? Cikgu ambil dari sini. 12. Sebab kita nak bahagikan, kita nak cari skala untuk 12. Paksi Y tu 12 bahagian lah. So, kita bahagikan dengan 12. Sekejap cikgu clearkan dulu. Okey, kita akan dapat bila dah bahagikan dengan 12. Okey, cikgu tunjukkan kat sini. Tengok kat kalkulator bawah cikgu tu. Okey, 158 bahagi 3. 158.3 bahagi 12. Kita dapat 13.19. So, nak buat apa dengan 13.19 ni? Kita bundarkan. Bundarkan menjadi 1 cm sama dengan 15. Nombor yang paling dekat lah. 13. Nombor 15 kan senang kita nak plotkan kan? Kalau 14 ke 12 nanti tak cukup. Kita bundarkan kepada yang lebih besar. So, kita ambil nombor 15. Okey, jadi 1 cm sama dengan 15. 1 cm tu yang inilah. Ni. 1 cm. Okey, kalau ini kita panggil 2 cm. So, pelajar dah tahu skala 1 cm sama dengan berapa. Kan macam tu kan? Jadi, kalau kita bahagi 12, maksudnya kita akan cari nilai untuk 1 cm. Okey, jadi 1 cm ialah 15 nilai dia. Nilai apa kali ni? Mata. Nilai daripada dalam tu. So, kita pun tulis 15, 30 dan seterusnya. Sehinggalah kotak yang ke-12 itu nilainya 180 mata.
Okey, ingat. Unit jangan lupa mata. Alright, so langkah seterusnya. So, sekarang kita dah ada lah skala. Nampak tak? Senang je nak tentukan skala Paksi Y. Ikut je kaedah yang cikgu bagi ni. 3B besar. Besar tu apa? Cari nilai yang paling besar dalam jadual. Kemudian bahagi berapa? Kita bahagi dengan 12. Kemudian B yang ketiga bundar. Kita bundarkan. Hasil bahagi nombor yang besar bahagi 12. Kita akan dapat nombor. Nombor tu kita bundarkan. So, kita akan dapat nilai untuk 1 cm. Kemudian kita plotkan dekat atas paksi Y kita atas kertas graf. Okey, itu formula untuk tentukan skala paksi Y. Seterusnya. Okey, langkah seterusnya, bila kita dah tahu skala paksi Y dan kita dah tentukan kedudukan tahun kita dekat paksi X seperti ini. Jadi, barulah kita nak buat langkah seterusnya. Cari nilai satu kotak kecil. Apa tu? Apa dia 3K? 3K ni ialah cara untuk kita plotkan garis kita di atas kertas graf. So, 3K tu cikgu punya formula lah macam mana cara kita nak plot dekat atas kertas graf. Jadi, formula 3K ni, K yang pertama ialah kotak kecil. Jom kita cari nilai satu kotak kecil. Macam mana nak cari nilai satu kotak kecil ni? Yang pertama, kita cari nilai 1 cm. 1 cm, kita cari nilai satu kotak kecil. Satu tu kita ambil 1 cm ialah 15 tadi kan? Kita dah 15 mata tadi nilainya. So, kita nak cari 1 cm juga nilai bersama dengan 5 kotak kecil. 1 cm sama dengan 15 mata nilai dekat sini. Okay. And then, apa dia sama dengan 5 kotak kecil tu? 1 cm juga ialah bersamaan dengan 5 kotak kecil. Tu kan? Okay. Ni 1, 2, 3, 4, 5 tu. Nampak tak? Okay. Jadi kita nak cari nilai satu kotak kecil tu. Kotak yang paling kecil tu nilai dia berapa? Okay. Lepas tu kita dah tentukan 1 cm 15. Lepas tu yang paling setiap 1 cm juga ada 5 kotak kecil. Kemudian kita nak bahagi. Kita bahagikan 15 bahagi 5. Dapatlah satu kotak kecil tu nilai dia 3. Okey, so mula-mula kita dah cari. Kita dah cari dah. K yang pertama kita dah cari dah. Nilai satu kotak kecil. Kita dah dapat 3. Okey, kemudian K yang kedua, kita nak kira kotak kecil. Kita nak kira kotak kecil mengikut nilai daripada dalam jadual. Okey, macam mana caranya? Seperti ini. Lihat contoh yang diberikan. Okey, contoh. Dalam jadual. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, contoh dalam jadual kita. Okey, untuk kita plotkan graf garis, kita tak tengok dari atas ke bawah. Yang ini salah. Kita akan tengok dari kiri ke kanan. Yang ini baru betul. Okey, untuk plot graf garis, kita akan plotkan dari kiri ke kanan. Maksudnya kita akan tengok mengikut kumpulan ataupun mengikut label, mengikut petunjuk. Kita akan plot mengikut petunjuk. Kalau graf bar, kita plot mengikut tahun. Tetapi kalau graf garis, kita plot mengikut petunjuk. Kalau daging, kita plot untuk daging dulu. Lepas tu kita plot ikut tenusu pula dan seterusnya. Okey? Jadi kita tengok contoh kat sini. Cikgu dah kirakan kat sini contoh. Daging pada tahun 2005 nilai dia 100. So 100 kita bahagi 3, kita akan dapat 33.3 kotak. Lepas tu kita pun plotkan nilai 100 tu. Tahun 2005 cikgu buat dekat paksi Y. Kedudukannya ialah dekat paksi Y. Jadi cikgu pun plotkan dekat sini. Kita kira cikgu ajak pelajar kira kat sini. Okey, ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 kotak kecil. Bukan, kita tak tengok nombor tau. Kita tak tengok nombor ni. Kita kira kotak kecil tu. Kotak kecil yang ada tu. Okey, sini 30, sini 30. Lepas tu nilai dia berapa? 33 kan? Lepas tu carilah lagi. 1,
23.3. Atas sikit je. Tu cikgu pangkahkan kat situ. Okey? Seterusnya. Lepas tu, macam mana nak gariskan tu? Kita kena tengok dulu. Nilai seterusnya tahun 2006, 105.8 daging. 105.8 nilainya ialah 35.2 bahagi dengan 105.8 bahagi 3 nilainya ialah 35.2. So kita pun plotkan dekat sini. Tahun 2006 pula. Tahun 2006 tadi kita dah tahu sini 30, dia kata 35.2. So kita kiralah 35 kat sini 35.2. Atas sikit je. Ni. Atas sikit je kat situ. Lepas tu kita gariskan. Okey? Dan seterusnya. Okey, seterusnya. Samalah seterusnya. Kita tengok nombor-nombor tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009. Bila kita dah plotkan, ikut dia punya kedudukan. Okey, sampai tahun 2009. Lepas tu kita cantumkan. Tengok label paksi, label daging warna kuning garis je dekat petunjuk. Kemudian kena tally. Kalau dia graf garis, petunjuk dia pun mesti garis. So daging garis dia warna kuning. Jadi kita pun gariskanlah dengan warna kuning. Garis pakai pembaris. Ambil pembaris, cantumkan dari setiap titik satu titik tu. Jadi garis satu garisan warna kuning untuk daging. Alright. So macam itulah cara untuk kita plotkan graf garis. Okey, sekejap cikgu clearkan dulu. Macam tu. Okey, harap pelajar faham. Okey. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya untuk plot-plot yang lain juga. Sama. Okey. Cikgu tunjukkan sekali lagi macam mana kita nak plotkan yang warna hijau tu. Okey, kita tengok warna hijau tu untuk apa? Untuk tembakau kan? Okey, jadi kita tengok nilai untuk tembakau tahun yang terakhir tu tahun 2008, tahun 2009. Cikgu nak ajak lagi sekali pelajar kira. Betul ke cikgu dapat ni? Okey, tengok dekat kalkulator. Tahun 2008 nilai dia ialah 93.5. Bahagi 3 sama dengan 31.1. Maksudnya kita akan cari nilai kotak kecil 31.1. So ini tadi 30. Lepas tu atas dia 31.1. Atas sikit je. Kat situ. Okey, kemudian nilai pada tahun tembakau pada tahun 2009 dia semakin merosotkan nilai dia kan. Okey, 87.5 bahagi 3. 29.1. So, kita tengok dekat tahun 2009. Okey, ini tadi 30 dekat sini. Dia 29. So, kita turunkan 1 lah. 29.1. Atas sikit je 29.1 tu. Tapi letak je lah dekat 29 pun tak apa kan. Sebab tu agak-agak je. Okey, so kita dah plotkan dekat situ. So, akhir sekali kita pun cantumkan. Gitu. Dah siap. Okey, jadi macam itulah cara untuk kita plotkan graf garis kita. Jadi ingatlah, cikgu dah tunjukkan tadi cara untuk tentukan skala. Okey, kita gunakan kaedah 3B, cari nombor yang paling B yang pertama besar, cari nombor paling besar. B yang kedua kita bahagikan dengan 12. 12 ialah nilai pada bilangan dalam paksi Y. Okey, kemudian kita bundarkan kepada nombor yang lebih besar. Okey, lepas tu kita pun letakkan nilai yang dekat paksi Y. Okey, 3B untuk kita plotkan paksi Y. Okey, kemudian untuk kita plotkan data kita ke dalam graf bar, kita gunakan kaedah 3K. Okey, di mana K yang pertama kita cari dulu nilai kotak kecil. Okey, dengan kaedah 1 bahagi 5. 1 tu ialah nilai 1 cm bahagi dengan 5 kotak kecil.
Okey, kita akan dapat nilai satu kotak kecil tu berapa. Kemudian K yang kedua ialah kita kirakan kotak kecil untuk setiap data dekat dalam jadual tu sebab nanti kita nak plotkan dekat dalam nak plotkan dekat atas kertas graf kita. So ingat untuk dan yang ketiga ialah K yang ketiga ialah kedudukan. Maknanya kita akan plotkan dia dalam kedudukan yang sebenar setelah kita kirakan kotak kecil untuk setiap data tu yang ini. Contohnya kalau 100, kotak kecil dia ada 33.3. Kalau 105.8, kotak kecil dia ada 35.2. Jadi, kalau pelajar gunakan kaedah yang cikgu tunjukkan ni, pelajar tidak akan ada masalah plot. Tak ada masalah tersalah plot. Kesilapan tersalah plot tu kurang. Kecuali kalau tersalah tekan kalkulator, maka salahlah nilai pengiraannya. Tetapi kalau buat betul-betul, masalah salah plot tu akan boleh dikurangkan lah. Sebab biasanya kan pelajar akan tengok dekat skala Pak CY, mana nilai dia kan susah. So ini cikgu tunjukkan kaedah yang lebih mudah. Okey, kaedah dia. Dan satu lagi, cikgu nak ingatkan kalau graf garis kita plot mengikut petunjuk. Okey, kita plot mengikut petunjuk, bukan kita plot mengikut tahun. Maksudnya dalam jadual, kita baca dia dari petunjuk tu sampai habis. Dari kiri ke kanan. Okey, kalau graf garis, kita akan plot dari kiri ke kanan. Mengikut petunjuk satu per satu sehingga tamat. Dah plot macam tadi cikgu buat kan? Cikgu dah plotkan untuk daging, lepas tu cikgu gariskan daging warna kuning. Lepas tu baru cikgu tengok seterusnya tenusu dan akhir sekali tembakau. Baru cikgu gariskan akhir sekali. Macam tu. Itu kaedah untuk kita plotkan graf garis. Alright. Okey, so bila dah siap, jangan terus hantar. Semaklah dulu kertas graf kita ni sebelum hantar. Okey, supaya kita yakin yang kita hantar ni insya-Allah boleh dapat 20/20 markah. Okey, so dengan menggunakan kaedah teknik orang lidi, cuba semak semula. Lukiskan gambar orang lidi kat tepi kertas tu. Okey, kepala, tajuk. Tajuk ada tak? Ada tak tajuk? Ada. Okey. Lagi apa? Bahu. Label Pak CY. Dan unitnya ada. Okey, ada. Okey, lagi pinggang. Pinggang Pak CX. Label Pak CX ada. Alright. Seterusnya, kaki sumber ada. Seterusnya, lutut petunjuk ada. Seterusnya, perut pusat ada. Seterusnya, petunjuk pusat perut ada titik asalan. Origin ada nilai kosong tu. Okey, and then siku skala Pak CY ada, lengkap semua. Skala Pak CY tu pastikan mengikut urutan. Okey, mengikut urutan yang seragam. Kalau macam ni, cikgu gunakan sifir 15. So, urutan sifir 15 sampai sifir 12 sampai 15 darab 12. Okey? Begitu. Jangan tersalah selang. Nanti takut kalau tersalah, biasalah kena tolak markah lah kan. Alright, so bila semua dah ada, barulah boleh hantar. Okey, dah siap dah graf garis kita. Jadi ingat petua-petua yang cikgu berikan, formula yang cikgu berikan tu boleh juga digunakan untuk bina graf yang lain. Seperti cara kita nak plot dan cara kita nak tentukan skala dan juga cara untuk kita tentukan saiz pada Pak CX tu. Okey, so itu saja yang cikgu nak kongsikan dalam video kali ini. Cikgu harap video kali ini dapat bantu pelajar untuk bina graf garis dengan lebih baik dan mudah. Okey, jumpa sekali lagi dalam video yang akan datang. Okey, bye.